Hmm. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dengar tak? Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, apa ni? Okey, semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat cikgu. Alright. Okey. So sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, cikgu bagi awak link ni, cuba awak jawab dekat dalam word wall ni. Boleh tak? Cikgu bagi awak dalam 5 minit sikit je pun soalan dia. Cuba awak jawab. Boleh masuk tak? Boleh masuk ke word wall tu? Nanti tuliskan nama kat dalam tu. Last kali dia ada minta nama. Boleh cikgu, boleh masuk. Boleh. Alright. Okay, dekat dalam buku wall ni cikgu ada buat 2 soalan yang sebab kita nak ulang kaji balik kan. So dekat soalan ni dia ada tanya tentang, dia bagi clue lah, perjanjian dengan bank. Lepas tu dia bayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Okey, awak susun ni. Ini adalah maksud untuk apa? Susunkan perkataan dia. Okey. Yang kedua, amount yang dipinjam belum dilunaskan. Awak susunkan dia tu adalah untuk terms apa. 2 soalan je. Lepas tu tuliskan nama dekat bawah. Okay, ada 3 minit. Boleh tulis nama tak? Boleh tulis nama ke? Ke tak boleh? Boleh cikgu tadi tapi Boleh. Nama tak keluar pula. Okay, ada lagi 1 minit.
Okay, semua dah buat Okay. Okay, yang pertama ni perjanjian dengan bank dibayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Okay, kita ada huruf ni kan. Awak dapat apa? Kredit. 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 Okay. Alright, kredit. Okay, good. Alright, kalau yang sebelah ni amount yang dipinjam belum dilunaskan. Kita panggil Hutang. dia apa? Hutang. Alright, hutang. Kita pun bawa lah hutang. Okay. Hutang. Alright. Okay, so hari ini nanti cikgu tengok dia punya papan mata. Okay, so hari ni cikgu nak ajar sambung baliklah ulang kaji bab 3 ni. Sambung lagi ulang kaji bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Untuk kali ni kita masuk 3.2 kredit dan hutang lah. So dekat hari ni kita ulang kaji balik 4 hasil pembelajaran. Yang pertama, kejap. Nampak cikgu ni present? Nampak. Okey. Yang pertama, hasil pembelajarannya kita akan menjelaskan maksud kredit dan hutang. Kemudian kita huraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang. Okey, yang kedua, kita kaji dan huraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaannya secara bijaksana. Lepas tu, mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Lepas tu kita buatlah sedikit soalan yang menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Okey. Okay, kita masuk dulu apa itu kredit dan hutang. Macam awak dah jawab tadi kan, kredit tu satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Okey, pembekalnya siapa? Siapa tahu siapa pembekal tu? Contoh pembekal. Siapa ada idea? Oops. Senyap je. Siapa tahu? Contoh pembekal. Dengar tak cikgu cakap ni? Hello? Faraizati. Ya, cikgu. Cikgu ingat cikgu punya ni tak ni. Okey, tak apa. Okey, pembekal ni contohnya macam bank lah Macam bank. Okey. Okey, maksud hutang pula ialah suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Maksudnya lunas ni belum dibayar lah kan. Okey, so kat dalam buku teks kita guna perkataan dilunaskan. Okey. Alright. Cara untuk kita uruskan kredit dan hutang yang bijak. Okey, yang pertama, kita jelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, yang kedua, kita bayar jumlah yang tertera pada penyata kad kredit. Kemudian kita bayar hutang pada tempoh diskaun tunai. Okey, kita tengok pada kelebihan dan kekurangan kad kredit ni. Okey, kad kredit ni dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kelebihan dia dapat tingkatkan kuasa membeli. Okey, lepas tu ada ganjaran kad kredit. Okey, waktu kecemasan, maksudnya kalau macam awak tak ada cash waktu awak keluar pergi berjalan tu, tiba-tiba tak ada cash kan. So awak boleh guna kad kredit tu. Okey, tanpa tunai ni maksudnya bila awak berjalan tu macam tadilah, dia tak perlu bawa duit banyak-banyak. Dalam kad kredit awak tu dah ada duit, nanti beli barang bayar guna kad kredit saja. Okey, kekurangannya terlebih berbelanja. So macam kita ni kan kalau beli barang online kan, kadang-kadang kita tak tengok pun kita punya duit simpanan dalam bank tu tinggal berapa. Kita main beli je, tinggal tengok dah tinggal sikit.
So lepas tu ada penipuan kad kredit, ada kadar faedah tinggi menambah beban. Maksudnya bila kita ada kad kredit ni ada kena bayar macam-macam charge lah Okey. Tengok pada kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat. Okey. Tengok kalau kita seseorang tu dia ada baki tunggakan kad kredit, dia ada 3 kategori. Kalau orang tu dia bayar habis, okey, duit dalam kredit dia tu kita bayar habis, jadi tak ada charge dikenakan pada dia lah. Okey, pada individu yang kedua ni kalau dia bayar berlakunya baki tunggakan, dia bayar dalam 5% atau minimum RM50. So dia kena dikenakan charge kewangan di mana dia punya anggaran tu 15 hingga 18%. Biasanya 15 hingga 18% ni dia akan bagi tahulah dekat dalam soalan. Okey. Kalau ada pengguna ni pula dia tak bayar langsung. Jadi dia dikenakan charge kewangan 15 hingga 18%, lepas tu dia kena charge lewat bayar lagi iaitu 1% atau minimum RM10. Okey. Antara 3 ni mana paling baik? Bayar habis. Okey, bayar habis. Good. Okey, kita tengok pada ni. Okey. Boleh tak seorang bagi ni? Tengok siapa yang masuk. Sekejap Nampak ke tulisan tepi tu? Nampak ke tulisan tepi ni? Sekejap terang tak? Terang-terang. Okey. Arisha ada? Arisha boleh buka mic ke? Tak ada. Sekejap. Siapa lagi? Okey. Yasmin boleh tolong cikgu ni? Ya cikgu. Okey Yasmin, untuk A ni, cuba awak bacakan dia punya ayat ni. Nampak tak? Nampak. Okey, cuba buat. Cuba awak baca. Baca dengan jawapan ke tanpa jawapan? Okey, baca dulu dia punya soalan dulu. Okey. Ialah jumlah wang yang perlu dibayar pada setiap bulan setelah penyata kad kredit dikeluarkan. Kebiasaannya pada kadar 5% dari jumlah terkini. Okey Yasmin, ini adalah maksud untuk apa? Charge bayaran lewat ke, tempoh tanpa faedah ke, bayaran minimum ke, charge kewangan? Bayaran minimum. Okey, good. Bayaran minimum. So ni untuk bayaran minimum di mana jumlah wang yang perlu dibayar pada setiap bulan setelah penyata kad kredit dikeluarkan, kebiasaannya pada kadar 5% dari jumlah terkini. Okey, Yasmin nak panggil siapa untuk jawab yang B ni? Ilin. Ilin? Ya cikgu. Okey Lin, baca yang B ni pula. B. Sekali dengan jawapan pun boleh lah. Charge bayaran lewat ialah kelonggaran membayar hutang kad kredit dalam tempoh tertentu, kebiasaannya dalam 20 hari. Tak jawapan Ilin. Bila dia kata kelonggaran membayar hutang kad kredit dalam tempoh tertentu, kebiasaannya dalam 20 hari. Itu charge bayaran lewat ke tempoh tanpa faedah dia? Tempoh tanpa faedah.
Okey, tempoh tanpa faedah Elin. Boleh Elin? Ni adalah tempoh tanpa faedah. Okey. Okey, untuk yang C ni dia kata charge yang dikenakan jika masih terdapat baki selepas tamat tempoh tanpa faedah. Okey, kebiasaannya pada kadar faedah tahunan 15% hingga 18% dan dihitung mengikut harian. Okey, ni adalah siapa tahu? Charge bayaran lewat ke charge kewangan? Charge yang dikenakan jika masih terdapat baki selepas tamat tempoh tanpa faedah. Charge bayaran lewat. Bayaran lewat. Ya ke? Sebab kalau tengok dekat belah sini tadi, kalau dia tak bayar bayar langsung, dikenakan charge kewangan 15% hingga 18%. Dikenakan charge lewat bayar 1% atau minimum. Sekejap Enter. Oops. Allah Akbar. Dekat sini dia kata masih terdapat baki selepas tamat tempoh tanpa faedah. Kebiasaannya pada kadar faedah tahunan 15% hingga 18% dan dihitung mengikut harian. Ini adalah charge kewangan. Ini adalah charge keuangan. Sebab dekat sini dia kata kebiasaannya pada kadar faedah tahunan 15% hingga 18%. Dan dihitung mengikut harian. Okey, untuk yang D ni, charge yang dikenakan jika tiada sebarang bayaran dibuat. Ni barulah charge bayaran lewat. Di sini. Dibuat dalam tempoh tanpa faedah, kebiasaannya pada kadar 1% daripada jumlah baki belum jelas. Boleh? Yang ni ada kat bawah ni. Baki lepas bayaran minimum dikenakan charge kewangan ni. Ni dikenakan charge lewat bayar. Boleh? Jelas tak? Jelas. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama dulu. Okey, Encik Pa memiliki 2 keping kad kredit dan penyata kewangan yang diterimanya adalah seperti berikut. Hitung bayaran minimum yang perlu dibuat oleh Encik Pa bagi setiap keping kad kredit itu. Okey, kita tengok jadual tu dia ada bagi hutang Visa Plus Gold. Jumlah terkini untuk Visa Plus RM2,400, untuk Gold RM960. So macam mana kita nak dapatkan ni hutang bayaran minimum ni yang perlu dibuat oleh Encik Paul? Siapa ada idea? Ni ulang kaji. Siapa ada idea? Kita cari ni dulu. Kat mana? Kad kredit Visa Plus dulu. Visa Plus. Visa Plus. Okey. Dia mempunyai 2 keping kad. Okay, hitung bayaran minimum yang perlu dibuat oleh Encik Paul bagi setiap keping kad kredit itu. Okay. Siapa ada idea macam mana nak buat ni? Nak dapatkan dia punya tu, bayaran minimum tu. Tak tahu? 5% Encik. Betul. 5%. Okey, kita buat kita cari kad kredit Visa Plus 5% daripada jumlah terkini. Jumlah terkini bersamaan dengan 5%, kita darabkan dengan 2,400 ni. Tekan kalkulator dapat berapa? 5% darabkan dengan 120. Alright, 120. RM120. Okey.
jumlah bayaran ni dia lebih ni tak? Sebab kalau kita tengok dekat yang ni, yang dekat sini, yang individu kedua ni lebih daripada 50 ke tak? Lebih. Bayaran minimum dia tu lebih. So jumlah ini melebihi RM50. Jadi bayaran minimum untuk kad kredit Visa Plus berapa? Sekejap cikgu tulis. Bayaran minimum untuk kad kredit. Oops, Allah. Sekejap kad kredit Visa Plus. Dia kena bayar RM50 ke kena bayar RM120? Bayaran minimum dia. Siapa tahu? 120. 120 kot. Okey, RM120. Oops, mana? RM RM120. Okey. Okey, untuk gold ni cuba awak kira berapa? Boleh? Cikgu bagi awak 2 minit. Bunyi bising ke dekat cikgu punya ni? Tak ada apa-apa sebab ada bunyi vacuum ke? Sikit. Sikit kan? Tapi tak ganggu ke okey je? Okey je kot. Okey je. Okey dah. Berapa boleh sekejap cikgu nak panggil seorang. Maisara. Maisara boleh buka mic ke? Tak boleh. Ashraf ada? Ashraf boleh buka mic ke? Tak boleh. Kenapa tu? Okey, ni. Okey, tak apalah. Faraizati tolong cikgu lah jawab ni. Faraizati awak dapat berapa? RM48. Sekejap. Cikgu nak. Okey, kejap. Oops. Awak dapat RM48. Macam mana awak dapat RM48 tu? 5/100 darab 960. Okey, darab 960. Nanti awak tulislah macam ni, bayaran minimum dia RM48.
Okey, so dah tahulah cara macam mana kan? Okey, cuba kita tengok ni. Contoh kedua ni dia kata hitung bayaran kad kredit bulan yang berikutnya apabila hanya bayaran minimum yang dibuat. Okey, hitung bayaran kad kredit bulan yang berikutnya apabila hanya bayaran minimum yang dibuat. Okey, contoh dua ni, baki tertunggak kad kredit Mazlan pada bulan Mac ialah 4,200. Dia hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Mac dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan April. Tarikh penyata ialah 20 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki penyata kad kredit Mazlan pada bulan April? Faedah tahunan dia bagi 15%. Dengar ke cikgu cakap? Takut bunyi vacuum kuat sangat. Okey. Okey, so dekat sini dia bagi baki tertunggak dia 4,200. Okey. Lepas tu dia hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Mac. Okey, tarikh penyata ialah 20 hari. Okey. Lepas tu dia bagi kat sini kita faedah tahunan 15%. Okey, first kali kita kira dulu bayaran minimum dia. Bayaran minimum. Bayaran minimum dia berapa? Macam mana kita nak kira tadi? 5% kali 4,200. Okey, dah harapkan dengan 4,200 tekan kalkulator. Awak akan dapat 5 kan? 5. Dah harap 4,200, awak akan dapat RM dekat sini. Mana cikgu punya pen? RM RM210. Okey. Lepas tu kita cari baki yang belum dijelaskan lah. Baki yang belum dijelaskan. Sebab dekat sini dia kata dia hanya membuat bayaran minimum je kan untuk bulan Mac. So nak cari bayaran minimum, maksudnya dia bayar RM210 je pada bulan Mac tu. So nak tahu baki dia 4,200 tolakkan dengan 210 dapat berapa? 3,990. 3,990. Okey, lepas tu dekat sini dia kata tarikh penyata ialah 20 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. So ini adalah tempoh dikenakan charge kewangan. So macam mana kita nak kira yang ni? Kita buat tukarkan hari ni dalam tahun. Macam mana kita nak tukarkan 20 hari dalam tahun? Siapa tahu? 20/365 hari. Okey, 20 bahagikan dengan 365 hari. Okey, so faedah yang dikenakan kat sini dia bagi faedah tahunan 15%, 15/100 darabkan dengan kat sini baki yang belum dijelaskan 3,990 darabkan dengan 20/365 hari. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 15/100 3,990 darab 20/365. Okey. Mana pencet ni? Awak dapat berapa? Berapa awak dapat? Boleh tekan tak? Cikgu dapat RM32.79. Sama tak? Sama je. Okey, so ini faedah yang dikenakan lah. Alright, so baki pada bulan April.
baki yang dia kena bayar pada bulan April, baki pada bulan April. Kita tambahkanlah semua ni. April sama dengan RM 3990 tambahkan dengan RM RM32.79. Okey, dapat berapa? So baki pada bulan April dia ke mana? RM. Okey, good. RM22.79. Okey, macam ni cara dia. Baki tertunggak kad kredit ni kan, kita mula-mula cari bayaran minimum dia dulu. Okey, kita nak tahu dia dah bayar berapa ringgit untuk bulan Mac ni. Lepas tu kita tolakkan RM4,200 dengan bayaran minimum yang dia dah bayar. Okey, kita dapatlah RM3,990. Okey, lepas tu kat sini dia ada kata tarikh penyata ialah 20 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. So kita tukar pada tahun 20 bahagikan dengan 365 hari. Lepas tu kita dapatkan dia punya faedah yang dia dikenakan kepada Mazlan ni. Faedah dia RM32.79. Lepas tu awak tambahkan. Okey, jelas Jelas? Jelas cikgu. Jelas. Okey. Okey, untuk contoh 3 ni cikgu bagi awak 3 minit cuba buat. Pilih yang kotak-kotak tu, nanti cikgu tanya mana satu jawapan dia. Sekejap 3 minit. Okey, start. Okey dah. Okey, Puteri Nina ada, Puteri Nina.
Ada cikgu. Okey, Putri Nina, tolong cikgu ni. Cuba awak terangkan macam mana awak dapat jawapan awak. Awak dapat yang 3,549.67 sen ke 3,549.60 sen? 67 sen tu. Okey, cuba awak jelaskan satu-satu. Okey, sabar cikgu tulis Okey, jelaskan kat kawan awak macam mana awak dapatkan bayaran minimum ni? Mula cari bayar minimum 5% darab 3,700 dapat RM RM185. Lepas tu, lepas tu cari baki yang belum dijelaskan. Berapa? 3,700 tolak 185 dapat 3,515. Lepas tu tempoh Okey. 20 per 365. Lepas tu Alright. cari faedah yang dikenakan 18 per 100 kali 3,515 kali 20 per 365 dapat RM34.67. And then cari baki tertunggak bulan September. So 3,515 tambah RM34.67 sama dengan 3,549.67 sen. Okey, good. Terima kasih, Free. Okey, cikgu tulis balik apa yang Putri bacakan tadi. Terima kasih, Putri. Sama cikgu. 3,700 dekat sini tolakkan dengan 185. Kita akan dapat RM3,515. Okey, lepas tu tempoh dia, tempoh dikenakan charge kewangan. Putri kata 20 bahagikan dengan 365, lepas tu dia cari faedah yang dikenakan sama dengan 18% dekat sini dalam soalan yang dibagikan. Darabkan dengan RM3,515 darabkan dengan 20 bahagi 365. Okey, kita akan dapat 34.67. Okey, nanti punya baki awak tambahkanlah yang ni dengan yang ni. Okey, jawapan Putri tadi 3,549.67 sen. Kita tengok. Okey, betul. Betul Okey, kita teruskan pada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni dia suruh kita hitung bayaran yang perlu dijelaskan pada bulan yang berikutnya apabila dikenakan charge lewat bayar. Okey. Contoh 4 ni, penyata kad kredit Ilyas pada bulan Mei ialah RM6,000. Dia tidak membuat bayaran minimum pada bulan itu dan dikenakan charge lewat bayar. Tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah dan dia tidak berbelanja pada bulan Jun. Okey, apakah baki pada penyata kad kredit Ilyas pada bulan Jun? Kat sini dia bagi faedah tahunan 18%. Okey, macam mana nak buat? Yang pertama sekali dekat sini, baki yang belum dijelaskan, kita tulis sekejap. Baki yang belum dijelaskan. Dia tak bayar pun dekat bayaran minimum dia tak buat pun dekat pada bulan Mei ni. So baki yang belum dijelaskan adalah RM6,000. Okey, so tempoh mana pen cikgu? Tempoh dikenakan charge keuangan sama dengan kat sini dia bagi 15 hari. So 15 tukar pada tahun 300 bahagi dengan 365 hari. Okey, faedah yang dikenakan. Faedah yang dikenakan dekat sini dia bagi berapa?
18%. So 18 per 100 darabkan dengan baki yang belum dijelaskan 6,000. 6,000. Darabkan dengan hari dia. Tempoh dikenakan caj kewangan 15 perkan dengan 365. Kita tekan kalkulator dapat berapa? Darabkan 6,000. Darabkan 15 per 365. Okey, cikgu dapat RM RM44.38. Sama tak? Sama. Okay, good. Okay, sekarang ni kan dia tak buat bayaran minimum. Lepas tu dia tak bayarlah bulan Mei tu. So, dikenakan charge bayaran lewat. Okay, kalau dikenakan charge bayaran lewat, berapa peratus dia punya charge tu? Berapa peratus untuk charge lewat bayar? Siapa tahu? 1%. 1%. So kita buatlah 1/100 darabkan dengan okey, 6,000 ni kita tambahkanlah dengan faedah yang dikenakan ni. Okey, 6,000 tambahkan dengan RM44.38. Okey, tekan kalkulator. 1/100 0.01 6,000 tambahkan dengan 38. Okey, cikgu dapat RM RM60, RM60.44. Sama? Sama. Okey, so penyata dia untuk bulan Jun pula. Penyata pada bulan Jun. Okey, kita nak tambahkan apa dengan apa? Siapa tahu? Apa yang perlu ditambah? 6,000 ni 6,000 ni kena tambah ke? Tambah. Kena. Okey. Kena. Yes. 6,000. 6,000 tambahkan dengan faedah yang dikenakan ni RM44.38. 0.38 tambahkan lagi dengan charge bayaran lewat ini RM60.44. Tekan kalkulator dapat berapa? RM6,104.82. Okey, RM6,104.82. Okey, good. So macam inilah cara kalau dia berlaku apa? Dia tak bayar pada bulan tu, dia bayar lewat, ada berlaku charge lewat bayar, cara dia macam ni. Okey? Alright. Sekejap. Okey, cuba buat contoh 5 ni. Cikgu bagi 3 minit.
Safet. Huailik boleh buka mic ke Huailik? Huailik boleh buka mic ke? Tak boleh bagi tahu dekat dalam chat siapa lagi? Huda Natasha. Ya. Dah belum buat lagi kan tadi? Huda Natasha, jom ni bantu cikgu buat ni. Cuba Huda jelaskan macam mana Huda dapat jawapan. First kali step untuk jawab soalan ni macam mana? Cari cash kewangan dia. Charge apa? Cash kewangan. Okey. Berapa? Macam mana? Cuba Huda ni je terangkan je cikgu dengar. 15/100 darab 5,000 darab 15/365. Dapat jawapan RM30.82. Lepas tu Okey. cari cash bayaran lewat. 1/100 darab 5,000 tambah RM30.82 sama dengan RM50.31. Okey. Kemudian? Lepas tu cari baki penyata dia. Huda dapat berapa? RM5,081.13. Okey, jom kita tengok betul ke tak. Alright, betul. Okey, kejap. Macam mana cikgu tulislah macam mana Huda boleh dapat macam tu Okey, mula kalau awak nak tertinggalkan baki yang belum dijelaskan. Ialah RM 5,000. Okey, kemudian dekat sini tempoh dekat sini ni tempoh dikenakan caj kewangan kan? Tempoh caj kewangan. Okey, macam yang Huda cakap tadi dekat dia cari faedah. Faedah dikenakan bersamaan dengan 15/100 darabkan dengan 5,000 darabkan dengan 15 bahagi 365. Huda dapat RM 30.82 sen. Okey, lepas tu Huda cari caj bayaran lewat. Lewat sama dengan 1/100 darabkan dengan 5,000 tambah RM30.82 sen. Okey, so Huda dapat RM 50.31 sen. Okey, lepas tu Huda tambahkanlah kan penyata dia, penyata bulan Februari. Okey, tambahkan 5,000 tambah 30.82 sen tambah 50.31 Allah 50.31 sen. Huda dapatlah RM5,081.13 sen. Okey, terima kasih Huda untuk jawapan ini. Okey, kejap. Ada masa lagi je cikgu nak. Cikgu nak ambil satu soalan ni jap. Alamak. Cikgu dekat WhatsApp ni ambil satu soalan. Awak semua dah makan ke? Makan tengah hari Dah ke? makan ke? Dah. Makan tengah hari, ada yang dah makan tengah hari ke?
Belum. Adalah awal sangat ni. Makan pagi lah. Mana tahu kan. Awak kan kelas tadi kan. Sekejap Cikgu ambil dekat sini sekejap. Sambil-sambil cikgu tengah nak ambil soalan ni, awak rehatlah. Rehat dulu. Sekejap, cikgu nak ambil soalan kat sini. Okey. Boleh nampak tak tulisan dekat dalam ni? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh? Okey, cuba Sekejap. Oops. Cikgu nanti cakap budak lelaki kelas ni macam tak ramai je. Cuba awak buat soalan A dulu. Dekat sini contoh ni Encik Ashraf dia menerima penyata kad kredit untuk bulan Jun 2019 dari Bank Karisma. Penyata itu menunjukkan Encik Ashraf mempunyai jumlah terkini baki tertunggak dia RM6,400 tau yang ni, RM6,400. Bank Karisma mengenakan kadar faedah tahunan 18% ke atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah dan caj bayaran lewat ialah 1%. Anggap bahawa Encik Ashraf tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Julai. Okey, cuba buat yang A ni dulu. Hitung bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ashraf. Boleh? 2 minit untuk yang A ni dulu. Boleh ke? Boleh tak boleh? Okey cikgu. Boleh. Okey, cikgu dah mula dah 2 minit tu. Nampak kan?
Okey. Farah Izzati, boleh bagi tahu cikgu awak dapat berapa untuk dia punya bayaran minimum tu? RM320. Okey. Sekejap. Cuba Farah terangkan macam mana Farah dapat. Sekejap cikgu punya pen. Alright. 5/100 darab 600 Ya. 6,400. Darab 6,400. Oops, terlebih pula. Okey, so bila kita darabkan 5,000, oh biar cikgu tulis. Cikgu tulis ni. Dia bayaran minimum kan? Minimum. Okey, Farah kata tadi 5% darabkan dengan RM 6,400. Dia dapat RM RM320. Sama tak yang lain? Sama. Sama ke? Sama. Okey, good. Betul 3,200. Thank you Farah. Okey, untuk yang B ni Encik Ashraf hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Jun dalam tempoh tanpa faedah. Okey, jika tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, berapakah baki dalam penyata bulan Julai untuk Encik Ashraf? Okey, 3 minit cuba buat. Dapatkan dia punya tu. Baki untuk bulan Julai tu. B. Bakat atas ni. Kira 30 saat lagi. Okey. Gunakan charge point mana? Sekejap.
Jom nak tengok siapa ada. Salahuddin boleh buka mic ke Salahuddin? Salahuddin boleh buka mic ke? Tak boleh buka mic, bagi tahu cikgu dekat chat. Syah Uzaira boleh bantu cikgu. Bagi tahu cikgu je awak dapat berapa dia punya apa ni? Baki dalam ni. Baki penyata bulan Julai tu. RM6,124.98. RM6,124.98. Okay, good. Alright, macam mana cikgu terangkan macam mana Syah Uzaira dapat ni Cikgu tunjukkan cara dia. Yang lain semua dapat macam Syah Uzaira Sama tak? Sama. Okey, baki yang belum dijelaskan dekat sini 6,400. Tolakkan dengan yang Farah dapat tadi 320. So kita dapatlah RM6,080. RM6,080. Okey. Lepas tu dia punya tempoh dikenakan charge tu dekat sini dia kata 15 hari dekat sini. So tukar pada tahun bahagikan dengan 365 lah. Okay, so kita kira lah dia punya faedah yang dikenakan. Faedah dikenakan ialah kat sini yang Syah dapat RM6080 darabkan dengan 15,365 darabkan dengan berapa dia punya tu? Faedah tahunan dia? 18%. Okey, 18%. So, dia punya ni dapatlah RM44.98. Okey, so baki penyata dia cikgu tulis baki je lah. RM6080 tambah 44.94. Betul Syah Uzaira? Betul? Betul. Okey, so dapatlah RM6,124.98. Good, terima kasih Syah. Okey, so untuk C pula, dia kata jika Encik Ashraf terlupa membuat pembayaran untuk bulan Jun, berapakah baki dalam penyata bulan Julai untuk Encik Ashraf? Okey, dia terlupa nak buat bayaran. So berlakunya apa? Kena charge apa? Siapa ada idea? Encik Ashraf ni dia kena charge apa? Charge bayaran lewat. Charge bayaran lewat. So cara dia sama je lah macam atas ni, cuma kita tengok dekat sini kan. Dia punya baki yang belum dijelaskan. Baki, cikgu tulislah baki. Baki belum dijelaskan. Dijelaskan. Kat sini 6,400. Okey, lepas tu faedah yang dikenakan dekat sini tempoh dia sama kan, 15 bahagikan dengan 365. Cikgu dah tulis lah ke nak tulis? Cikgu tulis lah, takut awak tak ni pula kan. Tempoh dikenakan Allah tulisan dikenakan charge kewangan sama dengan 15 bahagi 365. Okey, kemudian faedah yang dikenakan. Cuba tekan kalkulator. Faedah yang dikenakan berapa? Tahu tak apa darab dengan apa? 6,400 darabkan dengan 18%. Darabkan dengan 15/365. Dapat berapa?
Tentang kalkulator. Cikgu dapat RM47.34. Sama tak? Sama. Okay, good. Oh, tak muat pula. Okay, nanti untuk dia punya apa baki penyata bulan Julai. Baki penyata bulan, sebelum habis lagi kan? Awak kena kira charge bayaran lewat. Cikgu lupa pula. Okay, tak muat cikgu bawa sebelah sini. Sorry. Kat sini. Charge bayaran lewat ni. Bayar lewat. RM1/100 darabkan dengan 6,400 tambahkan dengan 47 tu. 6,400 tambahkan dengan RM47.34. Okey. Dapat berapa? Cikgu dapat RM RM64.47. Sama? Ni charge bayar lewat dia. Sebab dia terlupa kan. So, charge bayar lewat dia 1/100 darab 6,400 tambahkan dengan RM47.34. Awak dapat 64.47 sen. Lepas tu nak dapatkan dia punya baki dalam penyata bulan Julai untuk Encik Ashraf ni, tambahkan yang ni. RM64.47 tambah RM47.34 tambahkan dengan 6,400. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Cikgu dapat RM 6,501. Mana pen cikgu? 6,511.81 sen. Sama tak? Sama. Okey, settle yang ni. Okey, untuk yang soalan ada berapa lagi? Okey. Cikgu terangkan ini dululah. Okey, ni untuk salah satu contoh soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan dengan hutang dengan kredit. So, contoh 6 ni, Cik Juliana ingin membeli sepasang kasut tumit tinggi. Jenama popular buatan Itali secara atas talian. Dia melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik berikut. Okey, kat sini ada syarikat Lazar. Syarikat Lazar di Switzerland menawarkan harga promosi 100 CHF 100 untuk tempahan daripada luar Switzerland. Charge kiriman dia CHF 20 dikenakan. CHF ni dia punya je lah, nilai mata wang dia lah. Okey, yang syarikat WNA ni adalah syarikat di Malaysia. Okey, menawarkan harga promosi RM450. Okey, penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Okey, tempatan maksudnya di dalam Malaysia. Okey, Cik Juliana ingin membuat pembayaran dengan kad kredit dan pihak bank akan mengenakan charge tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM1 bersamaan dengan CHF 0.24. Sebagai pengguna bijak, tawaran manakah Cik Juliana harus pilih? Okey, berikan justifikasi anda. Dia nak ni lah, dia suruh kita tentukan mana satu yang paling better untuk Cik Juliana beli kasut tumit tinggi dia tu. Okey, cikgu buat dekat dalam ni jap. Sebab tak cukup ruang tadi.
Sekejap sementara tunggu apps tu buka. Okey. Oops, nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okay, thank you. Okay, first kali, mana pen cikgu? Tak buka. Okay, first kali Cik Juliana dia harus bandingkan harga sebenar yang akan dibayar jika inilah syarikat Lazada dengan syarikat WNA. Okay, kita kira dulu berapa yang kalau Cik Juliana beli dekat syarikat Lazada, berapa yang dia kena bayar. So, kita tulis syarikat Lazada. Syarikat Lazada, harga promosi dia bagi harga promosi berapa? Dekat sini dia kata harga promosi CHF 100. Okey. Dekat sini kita nak tahu dalam ringgit apa yang kena buat macam mana. Siapa tahu? Siapa ada idea? Convert. Convertkan pada ringgit. Kalau kita nak convert CHF pada RM, bahagi ke darab? Darab. Darab. Macam mana darab kan? Darab 0.24 ke macam mana? Ataupun macam ni. RM1 darab 0.24. Darab pula. Sekejap. Oops. Darab RM1 bahagikan dengan 0.24. Okey, RM1 kita nak tukar kepada contoh yang kat sini 1 RM RM1 CHF 0.24 macam tu. Dekat sini dia dah bagi dah ni. So dekat sini kita darabkan, tekan kalkulator, awak dapat berapa? 1 bahagi 0.24. Dapat berapa? Cikgu dapat RM416.67. Sama tak? Sama. Okey. So sekarang ni dekat ayat yang kat bawah ni kan, dia kata, kat mana? Okey, pihak bank akan kenakan charge tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Okey, dekat sini, sebelum tu charge kiriman dekat sini dia kata charge kiriman dia CHF RM20 akan dikenakan daripada syarikat Lazada ni lah. So, charge kiriman. Kita kira dulu charge kiriman dia. So, CHF 20. Tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu dapat RM RM83.33. Sama? Sama? Sama cikgu. Sama. Okey. So sekarang ni dekat bank dia kenakan charge tambahan 1% kan dekat atas setiap transaksi daripada luar negara. So kat sini cikgu tulis charge tambahan oleh bank. Sama dengan 100 ni maksudnya 1 bahagi 100 lah, darabkan dengan 416.67 sen. Okay, tekan kalkulator, awak akan dapat 0.01 darab 416.67. Awak akan dapat
RM RM4.17. Okey, ni bank kenakan charge tambahan So kat sini kita kena bayar pada bank lah. So harga sebenar dia yang bawah atas harga sebenar yang akan dibayar sama dengan 41 RM. Sama yang akan dibayar RM41667 tambah RM83.33 sen tambahkan dengan RM4.17 sen. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 504.17 sen. Okey, good. Terima kasih. RM504.17. So, inilah harga Cik Juliana kena bayar kepada syarikat Lazar sebenarnya kalau dibeli kasut tumit tinggi daripada syarikat Lazar. Okey, sekarang ni berapa yang Cik Juliana kena bayar kalau dia beli dekat syarikat WNA ni? Siapa tahu? Berapa? Dekat sini. Ini harga promosi RM450. Syarikat WNA. Okey, harga promosi RM450. Okey, lepas tu dia kata charge kiriman atau penghantaran adalah percuma. So tak ada ni lah kan? Tak ada benda yang dia buat berlaku ni penambahan lah kan? Sebab dia dapat percuma. Sekarang ni bank ada minta apa tak kalau dia beli barang dalam negara? Ada ke? Tiada. Sekarang ni tiada. So maksudnya berapa Cik Juliana kena bayar kalau dia beli kasut tumit tinggi daripada syarikat WNA ni? Berapa? Ada idea? Farah, ada idea Farah? Berapa? 450 lah kan? 400? Yes, RM450 sahaja. RM450 sahaja. Sebab dekat sini kalau dia beli daripada syarikat WNA ni, syarikat WNA ni dekat dalam Malaysia. Okey, harga promosi dia bagi RM450. Penghantaran percuma. Kalau dekat syarikat Lazar dia ada ni, charge kiriman dia tu CHF RM20. RM20 pula. CHF 20 lah bersamaan dengan RM83.33. Okey, syarikat WNA ni free, tak payah bayar apa-apa. Okey, lepas tu dia beli dekat dalam negara kan, so bank tak ada kenakan charge tambahan pun. So maksudnya harga promosi dia bayar RM450 je lah harga promosi sahaja. So mana satu yang tawaran yang Cik Juliana kena pilih? Better? WNA. Yes, syarikat WNA paling ni lah sebab dia barang yang sama, kasut tumit tinggi. Okey, benda yang sama. So better dia beli dekat dalam syarikat WNA, lebih jimat, bayar RM450. Kalau beli dekat syarikat Lazar bayar RM504.17. Okey, boleh faham? Jelas? Boleh. Jelas. Okey, sekarang ada lagi ada lagi satu ni. Awak nak ke? Buatlah untuk ni, satu je pun. Ni, boleh hantar? Okay. Cikgu bagi kat Boleh. dalam talent.
Alright, kejap sebelum kita habiskan kelas. Ni. Cuba awak bagi tahu cikgu apa yang kita dah belajar hari ni. Oh, banyaknya cikgu hantar. Banyaknya cikgu hantar. Terbantar banyak kali pula. Seorang boleh bagi tahu cikgu apa yang awak dah belajar hari ni? Cara cari bayaran minimum. Lagi? Cash wangan. Okey, lagi? Ya? Cara bayaran lewat. Okey, charge bayaran lewat. Okey, so alright. So awak semua boleh faham ke dengan satu topik hari ni ke okey-okey je? Okey je. Faham. Faham. Okey, nanti awak buatlah untuk soalan 7 ni, nanti hantar dekat saya. PM lah dekat saya jawapan dia Okey, kita jumpa hari jadual baru hari Selasa nanti kan? Waktu yang sama kan? Betul? Ya. Betul lah. Okey, kita jumpa hari Selasa nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.